Unwakan kuliah kita pada malam ini ada roh. Ada roh artinya ada sesuatu yang akan menyelinap masuk ke dalam hati kita. Mudah-mudahan kita diberi taufik, kita boleh berubah daripada satu keadaan yang lebih baik, mengenangkan hari semakin hari kita semakin hampir nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di mulut kita berkata dan yakin bahawa kita sayang, kita cinta, rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, namun pada masa yang sama boleh jadi ramai di antara kita takut. Tapi sayang, rindu, cinta, tapi takut. Dalam masa yang sama takut nak bertemu dengan kekasih kita, dengan Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa? Semua orang tahu jawapan. Sebab kita ini selalu tewas. Selalu tewas dengan hawa nafsu, tewas dengan dunia, kan? Sebab itu dalam ajaran Islam ni, orang yang mengaku dia lemah, orang yang mengaku dia ni jahat, orang yang mengaku dia ni banyak dosa, orang yang mengaku ni banyak kekurangan, maka itu adalah tanda-tanda orang yang baik. Dia mengaku kelemahan dia. Ini sangat-sangatlah Allah suka. InsyaAllah pada malam ini kita akan baca pada muka surat 79, halaman 79. Lompat-lompat pun tak apa lah, asalkan ada rohnya insyaAllah. Jadi betulkan sama-sama insyaAllah, kita betulkan niat. Mudah-mudahan niat itu dikatakan lebih baik daripada amal. Niat yang baik ni lebih baik daripada amal. Amal belum tahu lagi, niat yang baik tu insyaAllah dah diberi pahala dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatnya Rasulullah dan para khulafa'ur rasyidin. Wafatnya Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri, teladan tentang kehidupan dan kematian, dan tentang ucapan dan perbuatan. Mana kehidupan Nabi itu daripada detik ke detik tak ada sia-sia. Sampai detik ke detik. Kita daripada detik ke detik ramai getik. Ramai yang getik. Tapi kehidupan Nabi daripada detik ke detik, daripada saat ke saat, minit ke jam, seluruh kehidupan dia, kematian dia, semuanya mengandung hikmah, rahsia-rahsia besar. Ucapannya, perbuatan dia, sifatnya, perilakunya, dia pelajaran bagi orang-orang yang mahu memikirkan. Insan kamil, manusia yang sempurna. Bahkan sempurnanya Nabi itu kerana dia, Allah pilih kerana dia. Sebab walaupun Allah maha berkuasa, dia kaya daripada sekalian alam dan makhluk ini, tidak memerlukan kepada siapa-siapa pun, tapi dia menjadikan sebab. Kerana Muhammad itu, dia jadikan Muhammad itu sebagai sebab, bukan sia-sia. Jadikan Muhammad itu sebagai sebab untuk jadikan semua ni, semua apa saja yang di dunia, di langit dan bumi ni, sebabkan kerana Muhammad. Maknanya sayang benar, sayang benar sangat dengan Muhammad ni. Tentu ada rahsia. Kata bahawa Allah Subhanahu wa taala maha adil. Jadi kita terfikir macam saya selalu cakap, kalau kita dijadikan macam tu pun boleh juga. Tetapi Allah maha adil. Kenapa dijadikan Muhammad itu sebagai sebab? Sebab apa? Kita terus direct kepada jawapan, kerana dia low profile. Sangat merendah diri. Dipuji, dipuja, dijamin syurganya. Amalannya sempurna, ikhlasnya komplit lah, serba-serbinya sangat komplit. Tapi tetaplah dia takut, mengekalkan takut, mengekalkan rasa hamba. Jadi jawapan muktamadnya, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan sahaja kerana nama dia Muhammad, tetapi kerana peribadinya low profile.
sangat merendah diri dikala amalnya, segala serba-serbinya, akhlaknya, semuanya lengkap, tapi dia boleh merendah diri. Bahkan kalau saya cakap tuan-tuan tak percaya, hanya diberi faham kepada orang yang faham, mendalami tauhid, mendarah daging, meresap dalam jiwanya. Sesungguhnya Nabi SAW, dia tidak merasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Ini kalau canai ni 1 jam tak habis. Dia rasa diri dia tak lebih baik lagi daripada orang lain. Itu matan dia situ. Okey. Di hadapan Allah tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada baginda, kerana baginda adalah kekasih tercinta Allah, makhluk pilihannya, rasul, nabinya. Cuba engkau perhatikan, apakah baginda diberi kesempatan 1 saat untuk menunda ajalnya? Ajal ni untuk pengetahuan tuan-tuan, boleh ditunda, boleh dilewatkan, boleh. Yamhullahu ma yasha. Allah boleh padam apa yang dekat Lauh Mahfuz telah tulis. Rezeki kita, umur kita, bila kita mati, semua dah ditulis di Lauh Mahfuz. Masih boleh padam. Kecuali yang tak boleh padam, yang maksud Imam Ghazali ni, yang kesempatan saat pun, 1 saat pun tak boleh tunda, tak boleh ditangguh, ni apa dia? Itu dalam pengetahuan Allah. Dalam pengetahuan Allah sejak azali lagi, siapa pun tak tahu. Itu dah tetap muktamad dan adil seadil-adilnya. Tak ada protes dah. Yang boleh padam ni di Lauh Mahfuz. Bila kita banyak sedekah, bila kita hubung silaturahim, panjanglah umur. Bila kita suka bergaduh, pendeklah umur. Tapi ada juga orang yang suka bergaduh, suka buat benda-benda yang tak elok, panjang umur. Itu pun kalau nak bahas sejam juga tuan-tuan. Semua ilmu ni ada tersurat, ada yang tersirat. Okay. Kemudian apakah Allah memperpanjang usianya yang sudah saatnya habis? Bila sudah 63 tahun, masa wafat. Allah tetap mengutus malaikat-malaikat mulia yang ditugaskan mencabut nyawa untuk mengambil roh baginda yang suci, rohnya suci, sesuci-sucinya, dan membawanya kepada rahmat serta redanya, kepada puncak segala kebaikan, bahkan kepada singgahsana mulia dekat yang maha penyayang. Jadi bagi orang yang memahami, yang menjiwai kehidupan, yang mengkaji, yang study, yang minta mohon kepada Allah, dia akan nampak. Nak selesai semua masalah, rujuk pada Nabi, rujuk dia perjuangan dia, rujuk kata-kata dia. Selesai semua masalah. Kerana laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, pada diri Nabi tu ada contoh. Jadi bila contoh, mesti ada benda tu yang boleh kita ikut, yang boleh kita tiru. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi dahsyat. 124,000 orang sahabat dia, anak murid dia, semuanya ahli syurga belaka. Jadi nak dibagi tahu tentang tajuk ni ialah baginda tetap rasa derita, rasa sakit yang amat sangat ketika mengalami sakaratul maut. Tu Nabi tu. Nabi punyalah Nabi yang paling-paling dicintai oleh Allah. Patutnya macam kita sayang anak cucu lah. Bagi segala macam kemudahan, bagi hadiah, bagi coklat, beli barang mainan, beli tu, beli ni. Tak ada nyusahkan dia, sakitkan hati dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala maha pelik. Pelik yang boleh diterima di akal sebenarnya. Dia bagi sakit yang amat sangat. Padahal itulah yang paling-paling lembut yang dilakukan oleh malaikat Israel. Sakitnya, deritanya, walaupun derita sakitnya, subhanallah, dia boleh datangnya daripada hati. Dia kata, kalaulah begini sakitnya, wahai malaikat, aku nak minta supaya pengikut-pengikut aku yang ketika sakaratul maut tu, biar aku yang tanggung. Himpunkan segala macam sakit-sakit tadi tu pada aku, biar aku tanggung. Sampai begitu Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita menginsafi ni benda Nabi ni,
maka kita akan menangis. Kita akan menangis, kita akan terharu. Bahkan kita sangat-sangat memikirkan macam manalah sebenarnya Islam ni, yang sehingga dahsyat dikatakan bahawa malaikat yang di langit yang ketujuh tu, dia punya sujud daripada mula diciptakan malaikat tadi sampailah hari kiamat. Sampai hari kiamat sujud kerjanya. Dan apabila hari kiamat, dia pun mengangkatkan kepalanya, lalu dia yang sebegitu lama, entah berapa ribu tahun, ratusan ribu tahun sujud je kerjanya, bila dia angkat kepala, dia rasa macam dia belum sujud. Subhanallah. Ini cerita-cerita yang benar. Cerita benar sungguh-sungguh. Jadi malaikat pun takut. Mana ada dia dosa, dia tak ada derhaka pun, tapi dia rasa macam tak sujud lagi. Itu yang saya cerita, bagaimanalah Abu Bakar pun macam tu, ahli syurga. Lebih-lebih lagi Nabi SAW di padang mahsyar, walaupun dia pemberi syafaat, dia rasa apa? Paling takut kepada Allah SWT. Abu Bakar walaupun dijamin dah, dia peduli apa orang kata dia ahli syurga, dia tetap mengekalkan takut. Ini rahsia agama, tuan-tuan. Ini rahsia agama. Macam mana engkau bangun malam, selalu puasa, selalu sedekah, selalu baca Quran, aku tengok engkau baik dengan bini engkau, baik anak cucu engkau, baik kawan-kawan pun kata baik, tapi engkau tetaplah rasa tak selamat, tetaplah rasa takut, bukan berlakon sungguh-sungguh dalam hatinya. Begitulah Sayyidina Abu Bakar. Burung, alangkah bahagianya engkau. Macam mana nasib Abu Bakar ni? Sungguh-sungguh dia kata macam tu. Pelik sungguh. Jadi kita nak tiru lah. Boleh tiru insyaAllah. Sayyidatina Aisyah pun begitu kan. Dia kata, kalaulah mak aku tak mengandungkan aku, bahagianya aku. Dahsyat betul dia orang ni, sahabat-sahabat. Dahsyat. Memang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar kata, kalaulah nanti semua orang masuk syurga, di padang mahsyar tu semua orang masuk syurga, takdirnya begitu, ada seorang je masuk neraka, dia tetap bimbang, tetap ada perasaan dalam hatinya bimbang dan takut dia masuk neraka, padahal dia dah dijamin masuk dalam syurga. Kalau kita macam mana? Kalau kita macam ni gamaknya lah. Kalaulah semua orang ni di padang mahsyar semua masuk dalam syurga, seorangnya masuk neraka, maka kita ni boleh jadi juga ada perasaan, agaknya satu tu akulah yang masuk neraka tu. Kata kawan kita, memang kau pun tu. Memang kau lah, tak ada orang lain. Itu kawan kita. Sebab gemar kawan kita ni suka perli kita je. Suka kenakan kita. Kita ni suka kenakan orang. Walaupun kita dah bagus, dah baik, tapi suka perkenakan orang. Baik. Jadi Nabi SAW disebutkan di sini bahawa muka surat tadi, Allah SWT 80, warna kulitnya berubah, dahinya basah oleh keringat, tarikan nafasnya tersengal-sengal, menggoncangkan tulang-tulang rusuk kanan dan kiri. Maknanya kesakitan tu kesakitan yang amat melampau, yang amat luar biasa. Subhanallah. Yang amat luar biasa sakitnya Nabi. Sebagaimana yang selalu ustaz-ustaz syarahkan, macam apa terasa macam letakkan pedang 300 kali. Ataupun sembelih, ataupun tersiat kulitnya. Kulit ni hidup-hidup tu disiatnya. Itu Nabi-Nabi rasa macam tu. Macam 300 kali letakkan pedang. Dirasakan begitu. Anaknya Zainab, sahabatnya pun kena juga himpitan kubur tu. Subhanallah. Jadi luar biasalah kehidupan ni. Sebab itu hidup ni hanya sekali saja. Rugi sangatlah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ada orang yang dahsyat puasanya, hari-hari puasanya bukan selang sehari. Dia boleh duduk takut sangat buat dosa sampai kita anggap dia ni gila ke orang ni. Atau lebih daripada itu, macam-macam lah kalau wali-wali zaman dulu ni. Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tahu padang mahsyar tu macam mana, subhanallah, kita akan buat. Tapi apa nak buat? Adakah kita rasa bila nanti sampai di padang mahsyar kita akan bertaubat dan menjadi orang yang paling bertakwa di padang mahsyar?
Di padang mahsyar tu baru jadi orang yang paling bertakwa, paling takut. Adakah faedah masa tu? Tidak ada faedahnya, tuan. Tak ada faedahnya langsung masa tu. Mana boleh dah? Dah lambat dah. Dah terlambat, dah terlewat dah. Jadi balik kepada tadi, mati tu macam tertakan pedang 300 kali. Satu yang tajam, 1, 2, 3, baru 100. Ada lagi 200. Sakitnya subhanallah. Walaupun tengok orang tu, kita tengok siapa-siapa pun yang mati depan kita, accident ke, sakit hospital ke, di rumah, nampak biasa je. Nampak tak ada kata 300 pedang, tak nampak pun. Tak boleh dibayangkan. Itulah dahsyatnya kuasa Allah. Dia boleh buat. Dalam alam yang kita tak tahu dia boleh buat, orang tu terasa sakitnya macam mana. Pernah suatu ketika dia ceritakan Nabi Idris alaihi salam, kerana nak konon-kononnya nak tambah takwanya lebih mendalam lagi, dia kata, wahai malaikat, kau cabut nyawa aku nak rasa macam mana sakitnya supaya aku lebih bertakwa. Tu Nabi tu berani dia macam tu. Maka dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, maka cabutlah nyawa Nabi Idris ni. Sakitnya Masya Allah. Dan diperingkaskan cerita, akhirnya dengan izin Allah juga dia hidup semula. Maka Nabi Idris kata, ibarat terkelupas kulit dalam keadaan hidup dan tak boleh dibayangkan. Sebenarnya masa mati sakaratul maut memang tak boleh dibayangkan. Tapi kita boleh cubalah bayang-bayangkan. Bila kita cuba bayang-bayangkan sakitnya, dahsyatnya, luar biasanya, rupanya sakit itu memang lagi dahsyat, lagi luar biasa, 1000 kali sakit daripada apa yang kita bayangkan. Nak kata apa? Tak boleh dibayangkan. Jadi tuan-tuan, kita insafilah. Ini masa PKP ni, apa makna P tadi? Perintah. Perintah kawalan pergerakan ni. Diberi peluang kepada orang-orang kaya, tokoh-tokoh korporat, orang yang banyak duit ni, supaya tiru jejak langkah Ustaz Abid Liu ni. Nak tiru apa dia? Nak kita ni yang dah diberi rezeki ni, sebelum kita ni mati meninggal dunia, tolong orang yang susah. Hari ni PKP ni ramai orang mengeluh, ramai orang mengamuk. Jangan-jangan yang murtad pun ramai. Sebab tak reda dengan ujian yang macam ni. Dah ada ustaz ceramah berapa ramai orang murtad, na'udzubillah, masa PKP. Udah miskin, tak ada kerja, kena berhenti, pergi cari makanan dekat tong sampah, bawa anak, dahsyat. Yang peniaga-peniaga yang selama hari ni kita ingat senang, tiba sekali PKP ni, dia orang pun tak boleh buka kedai lah, kena bungkus tapau lah, dia orang setakat sampai tak boleh bayar sewa rumah lah, kereta lah, macam-macam. Tersekat, tergantung. Ustaz-ustaz ni mujur ustaz ni. Ada tempat juga boleh ceramah subuh. Ni setengah tempat, banyak tempat dah subuh pun tak boleh, maghrib saja. Setengah tu tak ada pendapatan kosong. Dulu hebat sangat ceramah, tuntang. Dan ni tuntang terposong, lapah mendarat, habuk mendarat. Diam dia kena ceramah dengan bini ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maknanya di sini ini peluang untuk kita tebus dosa, sebab setiap satu tu akan ditanya. Kalau matematik 1 tolak 1 kosong. Dalam ilmu Islam berhubung dengan sedekah infak fi sabilillah ini, 1 tolak 1 10. Macam mana 10? 1 tolak 1 10. Kalau ada RM1, kita derma RM1. Kalau ada 10, kita bagi orang 10. Allah bagi ganti 10 kali ganda. Macam Ustaz Abid Liu, dia masa nak ceramah diceritakan, lebih kurang saya pun, isteri saya cerita, saya dengar tu, saya nak jadi cerita ni. Dia masa pergi ceramah ada RM40. Dia letak 2 tabung ni, 20 tu dia sedekah lah 40. Kemudian balik daripada ceramah dia dapat 400. 40 kali 10 400. Udah dapat 400 kali 10 4,000. Dia nak dapat 4,000, dia pun sedekah 400. Hebat Ustaz Abid Liu. Bila sedekah 400 sampai sebulan tak dapat. Udah tak dapat pula dah. Macam mana ni tak dapat? Tapi sabar. Last kali dapat 4,000 dapat juga. Bila dapat 4,000 nak sedekah 4,000 ni berat sikit. Jadi nak kata gini, janji Allah itu pasti. Saya dah cuba, tuan-tuan pun ada pengalaman antara sedar dengan tak sedar je. Jadi sebab itu sedekah ini satu yang luar biasa. Dibalasnya di dunia.
Sebelum lagi di akhirat, di dunia pun dibalas dah. Kalau 20 darab dengan 10, 200 darab dengan 10. Tapi kita ni kerana iman kita lemah macam kulit bawang, kalau bagi 10,000, kalau tak dapat apa cerita aku? Kalau 10,000 aku bagi dapat 100,000, kalau dapat, kalau tak dapat jenuh aku. Dia tak percaya. InsyaAllah dapat. Kalau tak dapat macam mana? Cepuk lagi. Subhanallah. Dan cerita Nabi Isa alaihi salam pula, mudah-mudahan kita dapat petunjuk. Mendapat sekurangnya kita fikir, macam manalah aku ni kalau masuk ke kubur agak-agak aku tak kena balun ke? Okey ke? Selamat ke anak bini aku ni? Aku tak ada salah ke? Okey ke aku ni? Apa pun tak kisahlah ustaz, yang penting last sekali masuk surga. Dia kira gitu pula. Yang kali ujung tadi sebab kita ni Islam, kot mana pun masuk surga lah. Allah Akbar. Dia tak tahu macam mana neraka tu ya. Nabi Isa AS pernah satu ketika di mana orang-orang kafir ni suruh dia hidupkan orang yang dah mati ni. Jadi dia hidupkan anak Nabi Nuh AS yang bernama Sam bin Nuh. Bila ni Nabi Isa ni, ringkaskan cerita, Nabi Isa tanyalah, kamu ni berapa tahun dah meninggal dah? 4,000 tahun. 4,000 tahun dah meninggal dunia, terus apa ni rambutnya dan janggut dah jadi putih. Sebab takut dengan kiamat. Kiamat ni hari dedah tuan-tuan. Dedah apa? Siapa kita sebenarnya? Siapa kita? Siapa engkau? Engkau da'i ke, ustaz ke, mufti ke, ulama tu guru, engkau baik memanjang. Baru tahu engkau siapa. Oh tak boleh dah masa tu nak elak macam ni. Betih sama betih ni dah dekat, dah bertindih dah di padang mahsyar kepada orang yang kurang iman. Dengan panasnya matahari di ubun-ubunnya, dengan azabnya, dengan peluhnya. Bukan boleh pergi singgah kedai mamak sekejap. Waktu sana dua, tertarik satu. Mamak mana nak mari? Tak ada siapa dah tuan-tuan. Jadi 4,000 tahun. 4,000 tahun belum hilang lagi sakit. Jadi soalan kepada kita ialah, baik benar kita ni? Baik Ustaz, sekarang dah tobat dah. Habis tobat kamu diterima ke? Takkan tak terima. Kata dalam kitab ni, saya dah baca kitab ni, dia kata apa? Bahawa kita hendaklah menganggap bahawa kita ni antara zalim dengan tak zalim, antara syurga dengan tak syurga. Lebih baik kita rasa kita masuk neraka. Dengar dia dok, saya ulang balik supaya faham. Kalau orang tak faham, dia kata pasal apa macam tu. Dia fikir, dia kira dia nak masuk syurga. Saya dah bagi tahu tadi, saya nak Abu Bakar pun dia tak rasa dia masuk syurga. Tidak, dia kata burung kau lapar dah sangat, cuba kau tiru macam aku ni. Aku dah dijamin masuk syurga. Saya nak Umar boleh cakap macam tu. Aku dah tentu-tentu dijamin masuk. Dia tak cakap macam tu. Semua ahli syurga, semua, bukan ada kecuali, semua ahli syurga dia tak rasa diri dia masuk syurga. Allahu Akbar. Kita ni tentu-tentu entah-entah masuk neraka, bukan main syurga mana gemaknya. Syurga bidadari, subhanallah. Jadi lebih baik kita fikir neraka mana, neraka mana. Sebab itu setelah apa amal yang kita buat, hendaklah bawa dua rasa. Dua rasa. Rasa apa? Rasa takut, rasa cemas. Takut Tuhan tak terima. Jangan kita menuhankan diri. Menuhankan diri mana kita jadi Tuhan. Kita buat keputusan, tentulah terima. Dah berjemaah, mestilah terima. Belum tahu lagi. Sebab cara pengiraan tu, SOP ketuhanan kita mana tahu. Kita manusia, ikhlas tu rahsia Tuhan. Taklah diiringi juga dengan rasa apa? Rasa harap diterima, takut tak diterima.